Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama dalam segmen Kecek Kira bersama dengan MPKB Bandaraya Islam di hari yang berbahagia hari ini 13 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 22 Ogos 2021. Dan pada pagi ini saya bersama dengan Tuan Surveyor Helmi bin Abdullah selaku pengarah Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam. Selamat datang Tuan Surveyor. Okey, selamat datang. Okey, kita akan berbicara berkaitan dengan fungsi ataupun apakah makna di sebalik Jabatan Penilaian Pengurusan Harta MPKB BRI, di mana selaku warga di Bandar Kota Baru Cik Helmi ramai yang tertanya-tanya tentang cukai taksiran. Kerana bagi kefahaman mereka, setengah ada mengatakan cukai bandar. Ada juga yang menggunakan perkataan cukai pintu. Yeah. Jadi kalau kita lihat secara amnya, cukai taksiran adalah nama rasmi di mana cukai yang dikutip daripada pegangan harta. Ada rumah, hotel, rumah kedai, apa sahaja yang dikirakan bangunan akan dicukaikan oleh pihak MPKB Bandaraya Islam. Jadi pagi ini saya nak selongkarkan sedikit berkaitan dengan tanggungjawab masyarakat untuk melunaskan ataupun menjelaskan cukai bandar yang orang kata, buat apa bayar cukai? Apa yang aku dapat? Jadi kita nak beri kefahaman kepada masyarakat, cukai itu membantu anda. Jadi Cik Helmi, saya nak bertanya soalan yang pertama berkaitan dengan bidang tugas anda. Apakah peranan utama Jabatan Penilaian Pengurusan Harta MPKB BRI
untuk mewawarkan kepada masyarakat peranan tanggungjawab mereka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi Cik Azman dan yang dapat menonton pada pagi ini. Jadi sebagaimana Cik Azman katakan, nama saya Helmi bin Abdullah. Saya mula bertugas di MPKB mulai Januari 2007 sebagai pegawai penilaian. Jadi soalan pertama daripada Encik Azman tadi, tugas di MPKB. Jadi di MPKB ini saya ditugaskan sekarang sebagai pengarah penilaian dan pengurusan harta. Jadi saya huraikan secara ringkas tugas-tugas utama di bahagian penilaian dan pengurusan harta. Jadi dia ada dua bahagian utama. Yang pertama bahagian penilaian, yang kedua bahagian pengurusan harta. Di bahagian penilaian, tugas utama adalah membuat penilaian bagi maksud cukai taksiran ataupun orang panggil cukai pintu untuk harta tanah persendirian. Yang kedua, membuat penilaian bagi maksud sumbangan membatu kadar. Ini kita nilai tanah harta-harta kerajaan negeri dan harta-harta kerajaan pusat. Yang ketiga, memproses permohonan pengurangan ataupun pengecualian cukai yang dipohong oleh pemilik. Yang keempat, membuat penilaian semula setiap 5 tahun sekali sebagaimana Seksyen 1373. Sebelum itu kita akan dapat kelulusan pihak berkuasa negeri dulu untuk membuat penilaian semula. Dan seterusnya membuat penilaian untuk maksud cas pemajuan. Okey, itu saja untuk untuk bahagian penilaian. Manakala bahagian pengurusan harta pula. Sebentar Cik Mi, saya tertarik dengan peranan tugasan anda berkaitan dengan Jabatan Penilaian. Jadi dari segi kefahaman warga kota, mereka cuma ingin tahu cukai itu apa yang boleh membantu mereka. Sebab mereka faham, aku dah bayar income tax, dah bayar cukai income tax kan. Ni cukai bandar, cukai pintu. Apa pula? Apa yang aku dapat? Boleh jelaskan sedikit apa sebenarnya cukai itu? Sila jelaskan cukai bandar, cukai membantu anda. Itu slogan yang selalu kita dengar. So apa yang masyarakat boleh harapkan daripada mereka bayar cukai pintu, apa yang mereka dapat? Okey. Kalau kita ikut Seksyen 127 Akta Kerajaan Tempatan 1976, setiap bangunan ataupun setiap pembinaan di dalam kawasan majlis. Kita kecek Kelantan pun tak apa campur-campur. Sebab ni program kecek kira bersama MPKB. Silakan. Okey, setiap pembangunan ataupun bangunan yang didirikan dalam kawasan pentadbiran Kota Baru ataupun mana-mana PBT akan dikenakan cukai. Jadi dalam seksyen tu menyatakan akan dikenakan cukai. Jadi kuasa untuk setiap PBT mengenakan cukai adalah sebagaimana seksyen tersebutlah. Jadi apabila dikenakan cukai, dalam seksyen tersebut tidak menyatakan apabila kita membayar cukai, kita semestinya mendapat perkhidmatan secara direct. Tapi walau bagaimanapun sebagai pihak berkuasa tempatan MPKB, dia kena menyumbangkan perkhidmatan sebagaimana mengangkat sampah, mencuci lokal, memotong rumput, setakat mana kemampuan ataupun keuangan yang ada di PBT. Maknanya boleh kita rumuskan tanggungjawab masyarakat kena peka, kena bayar cukai bandar, dan juga tanggungjawab MPKB kena menilai, melihat kemampuan mereka untuk nak bantu masyarakat. Seperti perkhidmatan kutip sampah, bersih longkang, potong rumput, lampu-lampu jalan, betul tak? Dan ini semua adalah untuk kemudahan warga kota. Dan bila kita duduk dalam satu bandar atau kampung yang telah dikenakan cukai, secara tak langsung servis atau perkhidmatan, saya rasa MPKB dah banyak buat perubahan Cik Helmi dalam membangunkan bandar Kota Baru supaya masyarakat dapat hidup dengan selesa, aman dan damai. Okey, kita ke fungsi yang kedua yang berkaitan dengan pengurusan harta. Okey, tugas di pengurusan harta pula, yang pertamanya saya menguruskan
harta-harta milik MPKB menguruskan sewaan. Sekarang ni sebanyak 3,000 permis milik MPKB yang disewakan. Contohnya? Contohnya gerai-gerai, bangunan-bangunan milik MPKB, Macam pasar kan? pasar-pasar. Ya. Okey, yang pertamanya membuat pajakan harta-harta milik MPKB. Yang ketiga, tugas di bahagian pengurusan harta adalah membuat pajak untuk pasar-pasar pasar-pasar awam seluruh MPKB. Ya. Ada berapa pasar Cik Elmi dalam kawasan PKB untuk pengetahuan warga kota? Saya pun tak ingat dah berapa buah. Kita ada lebih kurang 9 buah pasar di kawasan. Yang paling besar, yang paling nombor satu, Pasar Siti Khadijah lah ya. Pasar Siti Khadijah. Ya. Dan seterusnya menguruskan sewaan Dewan Jubli Perak dan kompleks sukai pada perdana. Ya. Terakhir sekali mengawal selia pengurusan JMB ataupun MC sebagaimana Akta 797 bangunan strata. Yang apartmen Pansapuri tu. Ya. Itu pun bawah tanggungjawab bahagian pengurusan harta ya. Ya. Okey. Terima kasih. Ya. Terima kasih Cik Elmi. Itulah lebih kurang ya. Pengurusan harta di mana MPKB ada banyak harta ya, termasuklah gerai, pasar yang seharusnya diselenggarakan, diuruskan dengan baik. Baiklah, saya nak bergerak juga ke terusnya kepada berkaitan dengan cukai bandar lagi. Kita masih lagi berbicara berkaitan dengan cukai pintu ataupun cukai bandar ataupun cukai taksir am yang dikira rasmi ya. Jadi jenis-jenis permis yang dikenakan cukai. Mungkin setengah orang dia kata, aku buat bansal buruk aja takkan kena cukai. Aku buat rumah kecil saja takkan kena cukai. Ambillah cukai dengan hotel, rumah-rumah yang besar-besar. Ni rumah kecil saja, tanah pun kecil saja. Kenapa dikenakan cukai juga? Itu pandangan warga kota. Jadi bolehkah Cik Elmi terangkan jenis-jenis premis yang boleh dikenakan cukai? Okey, jenis-jenis premis yang boleh dikenakan cukai adalah rumah kediaman, harta rumah kediaman, rumah kedai, bangunan pejabat, kilang, hotel, stesen minyak. Semua itulah dikenakan, semua bangunan. Kalau kita ikut semua bangunan yang didirikan akan dikenakan cukai. Ada pengecualian tak? Termasuk tanah kosong. Kalau ikut akta dikenakan cukai. Dia anggap itu harta ya. Ya. So, pengecualian tu ada tak? Macam saya katakan tadi, kalau rumah kecil, orang miskin, ada pengecualian tak? Pengecualian tak? Di MPKB sempena dengan amalan kebajikan. Ya. Kita ada membuat pengecualian kepada beberapa kategori berikut. Yang pertamanya, mana-mana bangunan yang cukainya kurang daripada RM50 setahun. Nilaian cukai? Nilaian cukainya kurang bawah RM50 setahun. Automatic free Automatic free. Okey. Kalau ikut akta, dia RM5 free. Tapi MPKB bukan RM5, RM50. Mana-mana bangunan yang RM50 nilai dia free. akan dipercuma. Biasanya bangunan itu bangunan kecil lah yang macam Azman kata tadi, bangunan kecil dan rumah-rumah lama, rumah kayu kita akan kecualikan RM50 ke bawah. Okey, seterusnya mana-mana penerima bantuan kebajikan masyarakat. JKM. Itu kira miskin tega lah tu ya. Maksudnya dia dapat bulan daripada itu pun dikecualikan juga. Ya. Okey. Yang ketiga, penerima MAIK, Majlis Agama Islam Kelantan. Mana-mana penerima bulannya kita akan kecualikan. Pun sama ya. Okey. Yang seterusnya, penerima rumah du'afat Kerajaan Negeri Kelantan pun kita buat pengecualian juga. Seterusnya tanah kosong. Yang terakhir sekali tanah kosong di MPKB ni kita buat pengecualian. Walaupun dalam akta dikenakan cukai, kita buat pengecualian. Pengecualian juga ya. Okey, saya lihat di kawasan MPKB Bandaraya Islam kita ada lebih kurang 67,000 buah pegangan ya. Maknanya 67,000 buah harta lah. Termasuk bangunan, rumah kedai, rumah persediaan semualah. Jadi dari segi nilaian tahunan cukai kemungkinan akan berlaku peningkatan dan masyarakat kita bila sebut cukai naik, orang akan bantah, orang akan marah. Apalah dalam keadaan COVID sekarang ini cukai pun nak naik. Jadi apa pandangan Cik Elmi berkaitan dengan penilaian semula cukai ataupun jika berlakunya peningkatan cukai? Apakah ini wajar dilakukan oleh pihak majlis?
Kalau kita ikut dalam akta Seksyen 137, kerajaan bagi kebenaran untuk seluruh PBT untuk membuat penilaian semula setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun boleh nilai semula. Setiap 5 tahun sekali kita boleh buat penilaian semula. Mana boleh dinaikkan cukai lah. Boleh dinaikkan. Okey. Boleh buat penilaian Ya, ya, semula. penilaian semula. Sebab apabila kita buat penilaian semula tu tidak semestinya dia akan naik. Ada juga kawasan-kawasan tu ataupun bangunan-bangunan tersebut akan mengalami penurunan harga. Apakah faktor yang kata penurunan tu? Okey, faktor-faktor penurunan, kalau faktor-faktor kenaikan dulu. Kalau kenaikan tu biasa apabila sebelum ni kita buat rumah dengan keluasan 1,000 kaki persegi. Setelah 2 tahun ataupun 3 tahun kemudian kita buat tambah bilik baiki ataupun rumah, tambah besarkan rumah. Dia akan menaikkan cukai lah. Sebab nilai yang naik, rumah dah besar. Okey. Faktor kedua kenaikannya disebabkan faktor sewa air. Sebelum ni sewa air 1,000 untuk rumah kedai lah contoh. Rumah kedai sebagai contoh 1,000. Setelah 5 tahun kemudian perkembangannya telah menyebabkan sewa naik kepada 2,000. Jadi faktor kenaikan sewa akan menaikkan juga nilai sewa. Kalau bagaimanapun yang Cik Azmi kata penurunan itu ada juga. Ada juga berlaku ya. Ada juga tu disebabkan berlakunya pengurangan dari segi keluasan, dari segi keluasan. Sebagai contoh, dulu rumah dia 2,000 kaki persegi. Disebabkan faktor dia rumah dia kena jalan ataupun kena buat pengambilan, dia roboh. Dia roboh separuh. Jadi rumah tu makin kecil. Makin kecil kita akan buat penilaian semula. Turun. Begitu juga dengan penyewa air. Sebagai contoh, sebelum ni sewa dia 2,000 di kawasan tersebut kerana permintaan banyak. Setelah 5 tahun berlalu, tak ada permintaan. Pergerakan bandar ataupun perubahan kepada permintaan. Permintaan tempat lain lebih tinggi daripada situ. Jadi dulu sebelum ni sewa dia 2,000 turun kepada 1,000. Jadi menyebabkan penurunan kepada kadar sewa. Cukai pun turun. Cukai pun akan turun. Sebab tu kita nak buat penilaian setiap 5 tahun sekali. 5 tahun. Penilaian dibuat setiap 5 tahun tapi terserah kepada kerajaan negeri lah. Sama ada nak laksanakan tak. Betul. Dan saya difaham yang terbarunya belum lagi ada kenaikan ya, betul? Untuk pengetahuan semua masyarakat Bandar Kota Baru, kita terakhir sekali kita buat penilaian 2001. Jadi 2001 ni 2021. Dah lama dah. 20 tahun. 20 tahun dah. Sepatutnya dalam akta 5 tahun sekali. Kita tak buat semakan pun lagi. Kita ada 2 kali buat semakan pada tahun 2015 kali. Kalau bagaimanapun ditangguhkan. Itu terakhir sekali kita ada buat semakan pada tahun lepas, tahun 2020. Kita telah hantar kepada semua premis untuk penilaian semula. Setelah penduduk-penduduk menerima cukai, dia tengok terkejut dia buat bantahan kepada kerajaan negeri. So dia ditangguhkan. Jadi kerajaan negeri tangguh lagi. Kali kedua dia tangguh. Kalau ikutkan dah 20 tahun tak naik ya. 20 tahun. Itulah tuan-tuan dan puan ya. MPKB prihatin ya kepada masyarakat. 20 tahun dah tak naik. Kalau ikut akta setiap 5 tahun boleh naik ya. Tapi kita lihat perkembangan semasa, kita tahu masyarakat kewajaran dalam kita menghadapi pandemik COVID, orang tak ada duit, orang kekurangan kerja. So kita timbang sebagai aspek kebajikan daripada MPKB kepada masyarakat. Baiklah Cik Elmi ya, tuan-tuan dan puan, kita masih lagi bersama dengan ruangan Live FB Kecek Kira bersama MPKB Berai yang baru saja kita mulakan jam 10 tadi. Dan kita bersama dengan Tuan Surveyor Cik Helmi Abdullah selaku pengarah Jabatan Penilaian Pengurusan Harta MPKB Berai. Dan saya nak teruskan lagi ya, kita Kecek Kira berkaitan dengan orang yang tak mampu. Cukai dah kena, contoh 200 tahun. Tapi dia kebetulan dalam keadaan pandemik sekarang ini dah tak ada kerja. Jadi macam mana saya nak bayar? Nak beli ikan pun tak cukup duit, nak beli beras pun terpaksa minta dengan orang. So nak bayar cukai lagi. Jadi apakah MPKB ada kaedah ruang untuk mereka bayar ansuran ke, bayar sikit-sikit ke macam mana ke, ataupun minta pengurangan ke, dan adakah dalam undang-undang pemilik harta boleh memohon untuk mengurangkan kadar cukai? Silakan. Okey, terima kasih. Ekoran daripada pandemik COVID-19 ni, Kerajaan Negeri juga ada meluluskan baru-baru ini untuk pengecualian bayaran denda lewat.
Jadi untuk semua premis dalam kawasan pentadbiran MPKB, kita akan bagi pengecualian denda lewat. Sebagai contoh, biasanya setelah kita hantar notis, 2 bulan dia kena bayar. Setelah 2 bulan tak bayar, dia akan denda lewat. Tapi hal ni denda lewat bayar. Denda lewat bayar. Jadi ini Kajian Negeri meluluskan untuk pengecualian untuk separuh tahun kedua ni. Jadi pemilik premis ada masa yang panjang untuk membayar cukai. Maknanya kalau tak bayar mengikut deadline dia, tak dikenakan denda lah. Dikenakan denda. Kita boleh bayar sehingga hujung tahun. Sehingga hujung tahun 2021 ya. Dan saya dipahamkan 2 kali setahun ya. 2 kali MPKB mengedarkan. Boleh sebutkan tarikh? Okey, yang pertamanya bermula 1 Januari bil pertama. Jadi tarikh akhir bayarnya 28 Februari. Okey, pertama. Jadi selepas tu kena denda lah. Denda lah sepatutnya. Untuk kedua ni 1 Julai. 1 Julai dikeluarkan. Bayar terakhir 31 Ogos. Selepas 31 Ogos kena bayar denda. Tapi hak ni kita pengecualian denda. Pengecualian daripada Kerajaan Negeri ya. Ya. Lepas ada satu lagi tu, walau bagaimanapun macam pengurusi Encik Azmi kata tadi, MPKB ada buat bayaran ansuran. Ansuran. Bayar ansuran. Mana-mana pemilik yang mempunyai masalah dari segi kewangan untuk membayar, jadi MPKB bersedialah untuk berbincang mengenai bayaran ansuran ataupun bayar kali lah. kata dia. Okay. Jadi pihak pemilik boleh hubungi MPKB ataupun datang terus kepada MPKB untuk berbincang mengenai bayar berapa kena bayar sebulan-sebulan. Tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Jadi kita ada borang untuk diisi untuk bayar sebulan. Sebagai aku janjilah. Ya, aku hanya mampu bayar RM50 sebulan. Boleh macam itulah contoh ya. Berdasarkan kepada jumlah cukai yang dikenakan lah. Terima kasih Cik Mei. Itu satu kelegaan ya kepada warga kota yang rasa poket dah kosong, hutang cukai bandar banyak, boleh datang jumpa Cik Elmi ya ke Jabatan Penilaian. Buat kira-kira bolehlah. Nak bayar ansuran begini tak ada duit. Kita akan buat sebaik mungkin pertimbangan ya. Terima kasih. Baiklah Cik Elmi ya, kita bercakap pula berkaitan dengan pengurusan harta ya. Saya difahamkan baru-baru ini ya, pihak Kerajaan Negeri Kelantan ada membuat pengumuman iaitu pengecualian bayaran sewa premis milik MPKB kepada semua peniaga yang menyewa selama 2 bulan. Dikecualikan bayaran sewa itu pada bulan Julai hingga Ogos. Jadi apakah ini benar dan berapakah anggaran bantuan kerajaan tersebut kepada para penyewa? Okey, terima kasih. Baru-baru ini Kerajaan Negeri ada membuat keputusan untuk pengecualian bayaran sewa kepada semua penyewa-penyewa harta majlis. Contoh? Sebagai contoh, penyewa-penyewa gerai-gerai milik majlis, penyewa-penyewa bangunan milik majlis, penyewa-penyewa kios-kios milik majlis. Semua lebih kurang 3,000 unit tu akan dibagi pengecualian. 2 bulan ya? Untuk 2 bulan. Jadi bukan setakat di MPKB sahaja buat pengecualian tu. Kerajaan telah meluluskan ke semua PBT seluruh PBT termasuk majlis daerah lah. Di seluruh negeri Kelantan. Itu satu kerugian yang tinggi tu. Agak-agak berapa MPKB menanggung kerugian tu akibat tak dapat kutip 2 bulan? Jadi berapa lebih kurang nilaiannya? 816,000. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Jadi untuk keseluruhan kerajaan saya ingat 3.5 juta. Seluruh negeri Kelantan. Maknanya kerajaan negeri membelanjakan hampir 3.5 juta untuk bantuan kecualikan sewa atas harta milik-milik majlis daerah, majlis bandaran. Dan MPKB paling tinggi ya. Hampir 1 juta ya. Dalam lebih kurang 806,000 kita menanggung kerugian. Terima kasih ya. Itulah satu prihatinnya Kerajaan Kelantan terutama Puan-puan ya. Aspek kebajikan yang dipraktikkan oleh Kerajaan Kelantan dan juga MPKB BRI dalam teras falsafah 5K Bandaran Islam juga termasuk dalam aspek kebajikan. Kita mengutamakan kebajikan untuk warga kota setiap masa insya-Allah. Baiklah Cik Elmi ya. Contohnya masyarakat di luar sana tertanya-tanya. Ni pertama kali aku dengar MPKB ada harta, ada gerai, ada kedai. So macam mana cara mereka nak tahu nak sewa kedai? Contohlah Kak Minah kat kampung ni dia ada keupayaan boleh buat kuih. Saya nak mohonlah Cik Elmi, saya nak gerai satu, bolehkah Cik bantu saya? Jadi apakah cara bagaimanakah warga kota boleh
mendapat maklumat untuk menyewa harta-harta majlis. Okey, terima kasih. Kepada warga kota yang ingin menyewa harta majlis, biasanya apabila berlaku kekosongan di premis-premis majlis, pihak kami akan membuka iklan untuk penyewaan. Jadi iklan tersebut kita akan tampal di bangunan-bangunan kosong milik majlis. Salah satu kaedahnya kita tampal iklan tersebut di bangunan milik majlis. Yang kedua, kita tampal iklan tersebut di papan kenyataan MPKB. Yang ketiganya, kita muat naik dalam laman sesawan MPKB. Website MPKB ya. Website MPKB. Dalam FB pun saya rasa ada kan? Dalam FB kadang-kadang ada juga kita iklan. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh datang ke MPKB untuk mendapatkan borang permohonan. Setelah borang permohonan dihantar, kita akan panggil untuk temuduga di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pengurusan Harta. Bagi mana yang berjaya, kita akan hantar surat tawaran. Itulah cara-cara dia untuk mendapatkan kedah MPKB. Dan boleh Cik Elmi bagi tahu secara kasarnya, masih lagi adakah gerai-gerai ataupun rumah kedai ke apa yang masih lagi kosong dan terbuka untuk masyarakat nak sewa dalam musim sekarang lah. Okey. Di kesempatan ini saya ambil peluang lah untuk siapa-siapa yang berminat lagi, kita masih lagi ada kekosongan gerai-gerai. Antaranya di tingkat 1 Pasar Siti Khatijah masih ada lagi tingkat 1 Pasar Siti Khatijah yang jual kepuk semua tu. Barang-barang kering. Ya, jual sambal daging, barang-barang kering ada lagi. Ada kosong. Ada kosong lagi. Berapa anggaran sewa sebulan? Sewa 100 sebulan. Oh, murah aja. Murah. Oh, RM100 sebulan saja ya. RM100 sebulan saja. Okey, lagi tempat lain? Lagi di gerai makan di stesen bas Tesco ada lagi kosong. Stesen bas, perhentian bas di Lembah Sirih. Lembah Sirih tu. Ada kosong lagi. Ada kosong lagi gerai makan ya. Gerai makan ya. Darun Cik ada dah. Yang ketiganya di Kala Jepun ada Teluk Puteri tu kita ada 2-3 biji kios lagi. Teluk Puteri kawasan jalan apa tu? Teluk Puteri. Jalan pada tembak. Oh, jalan pada tembak. Jalan Haji Ni Abdullah Arsyad. Nama baru kan? Nama baru. Oh, situ pun ada kosong. Ada kosong lagi. Oh, gerai makan. Gerai makan. Oh, gerai makan. Oh, so akak-akak kat luar sana ya. Rasa nak berniaga kat Pasar Siti Khatijah. Yang majoritinya kaum wanita ya Cik Elmi ya. Lebih kurang hampir 3,000 orang perempuan berniaga kat situ. Ada ruang untuk anda ya. Tingkat 1 ada kosong. Dan di jalan pada tembak ataupun jalan Haji Ni Abdullah Arsyad nama baru pun ada kosong ya gerai ya. So keterangan lanjut boleh datang ke Jabatan Penilaian Pengurusan Harta Cik Elmi. Bila-bila masa saja ya, boleh telefon dia. Boleh dapat keterangan lanjut bagaimana cara nak sewa ya. Nak memulakan perniagaan. Baiklah Cik Elmi ya, saya ambil satu lagi soalan berkaitan dengan cukai ya. Di bawah Akta Kerajaan Tempatan saya difahamkan masyarakat ada diberikan hak untuk nak buat rayuan bagi menurunkan cukai. Jadi jenis macam manakah cukai macam manakah yang boleh dia buat rayuan untuk menurunkan cukai? Adakah terlibat semua ya, hotel ke, bangunan besar ke, rumah kediaman ke, rumah teres ke? Bolehkah terangkan sedikit sebanyak? Okey, terima kasih. Cukai ni mana-mana cukai, mana-mana bangunan yang Cik Azman sebut tu semua boleh buat rayuan. Boleh buat rayuan. Boleh buat rayuan. Ya, ya. Jadi caranya biasanya apabila kita hantar notis pengenaan cukai ataupun notis pindaan senaran nilaian, notis pindaan kepada senaran cukai yang sedia ada. Apabila pemilik bangunan menerima notis tersebut, jadi dia ada hak untuk membuat rayuan. Jadi dalam notis tersebut kita bagi tempoh 14 hari untuk buat rayuan. Tapi itu ikut akta. Tapi majlis membuat keputusan kita boleh buat rayuan sepanjang tahun. Oh, sepanjang tahun. Sebagai contoh kalau kita kata rasa tinggi. Masa sekarang ni rendah lagi. Apabila pencing baru rasa tinggi betul, baru betul. boleh buat rayuan. Boleh mohon jaga rayuan Jadi kalau siapa-siapa yang untuk membuat rayuan tu dia boleh tulis surat secara bertulis. Buat surat saja. Buat surat secara bertulis kepada MPKB ataupun mari MPKB isi borang. Oh, itu lagi senang ya, isi borang ya. Di Jabatan Penilaian. Ya. Jadi kita akan angkat kepada Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan. Selepas keputusan keluar kita akan hantar jawapan kepada pemilik.
Oh, dia pemilik tak payah datang untuk temuduga apa tak ada, tak payah. Okey, pemilik ada dua kaedah. Satu, kaedah. sekiranya pemilik tak boleh datang, dia boleh serah kepada wakil untuk hadir. Oh, mana pemilik tu akan terima surat lah untuk datang macam membela diri lah. Membela Kenapa diri. aku nak turunkan cukai. Ataupun kalau dia tak ada, Kalau dia tak ada, dia boleh wakil ataupun dia serah kepada majlis untuk membuat nak keputusan. jatuh kuasa buat keputusan. Biasanya Cik Elmi berapa peratus pengurangan tu dapat? Mungkin ada kita tertanya, nak tera berapa peratus agak-agak boleh kurang? Yang biasa kita PKB buat lah. Tapi kita tak tetapkan berapa tak peratus. tetap. Cuma kita tengok bergantung kepada bangunan tersebut. Kita banyak faktor lah kita tengok. Okay. Faktor bangunan tersebut, keadaan sekitar dia, keluasan dia, banyak faktor. Tapi Mana PKB akan pergi melawat ke tapak lah. Nak tengok kesahihan, kemenasabahan rayuan tu, betul. Jadi kita boleh cuba ya, tuan-tuan dan puan-puan Yang rasa cukai itu tinggi mungkin bau pencin masa belum pencin gaji banyak. Bila dah pencin hampir separuh dia potong. Tak cukup duit nak bayar cukai ni. Aku nak buat rayuan boleh kita sentiasa terbuka ya. Okey, terima kasih Cik Elmi. Kita dah masih lagi bersama dalam ruangan kecek kira bersama MPKB Berai dan saya bersama dengan Tuan Surveyor Helmi Abdullah selaku pengarah penilaian perusahaan harta MPKB Berai. Dan kita dah sampai dah penghujung Cik Elmi Untuk soalan yang terakhir saya nak bertanya kepada Cik Elmi apakah harapan Tuan Surveyor kita selaku pengarah penilaian perusahaan harta kepada masyarakat di luar sana. Harapan Cik Elmi kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan MPKB, sama ada nak bayar cukai ke apakah. Silakan. Okay, terima kasih. Di kesempatan ini saya mengambil kesempatan saya ucapkan terima kasih kepada semua pembayar cukai dan semua pembayar sewa kepada MPKB dengan baik dan yang sentiasa membayarlah, yang konsisten membayar cukai. Dan juga kepada yang belum membuat bayaran lagi, MPKB boleh berbuat demikianlah. Dan juga MPKB sedia untuk berbincang untuk membuat bayaran kepada mana-mana yang mempunyai masalah dari segi kewangan. Sumbangan anda ataupun bayaran anda semua ni sebanyak sedikit akan membangunkan majlis ataupun membangunkan MPKB dan untuk keceriaan kebersihan MPKB. Okey, itu saja. Cik Azman. Ya, terima kasih Cik Elmi dan secara kasarnya tuan-tuan dan puan itulah antara intipati bicara kita pada pagi ini kecek kira bersama Tuan Surveyor Cik Elmi Abdullah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sila jelaskan cukai bandar anda dan sekiranya ada masalah kita sentiasa terbuka kita tak kata kita kerah keng dak. Kita sentiasa terbuka, open Yang tak cukup duit, yang ada masalah, mari kita bincang. Kita boleh buat schedule balik, jadualkan balik pembayaran, tak nak bayar berapa angsuran ke macam mana, boleh mari bincang kita tidak akan bertindak zalim insya-Allah. Kita akan cuba lihat keadaan semasa supaya semua pihak dapat melunaskan bayaran cukai sebagai tanggungjawab bersama dalam membantu kami MPKB untuk membangunkan bandar Kota Baru. Dengan duit cukai inilah kita gunakan untuk pembangunan, merancang jalan-jalan baru, betul tak? Pertumbuhan bandar baru, nak bayar bil elektrik, nak cerahkan kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan bandar, nak jaga peparitan longkang daripada Tok Sumbat, nak pungut sampah. Banyak kerja-kerja yang MPKB buat perkhidmatan untuk masyarakat. Cukai inilah insya-Allah akan membantu anda kembali. Betul tak? Okey tuan-tuan dan puan, itulah. Terima kasih sekali lagi kepada yang berusaha Tuan Surveyor Helmi Abdullah bersama saya pada pagi ini dalam ruangan kecek kira bersama MPKB Berai. Dan insya-Allah kita akan ketemukan lagi setiap 2 minggu setiap Ahad Pastikan anda bersama kami untuk live FB kecek kira bersama MPKB BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Elmi.